Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin Pagi 21 Jun bersama saya Faisal Hasan. Tajuk utama pagi ini. OKU bakal dapat diskaun untuk pakej perkhidmatan mudah alih, prabayar, pasca bayar dan talian tetap. Pencemaran udara di Pasir Gudang, Simpton dipercayai sama dengan kejadian di Sungai Kim Kim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang kelainan upaya OKU akan mendapat diskaun antara RM10 dan RM15 bagi pakej perkhidmatan mudah alih, prabayar dan pasca bayar. Manakala untuk perkhidmatan talian tetap, diskaun antara RM10 dan RM44 bagi pakej tertentu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berkata, inisiatif itu akan dilaksanakan melalui kerjasama kerajaan dengan penyedia perkhidmatan telekomunikasi utama dan penyedia perkhidmatan talian tetap. Kita telah pun minta bantuan daripada pihak telco dan kita lihat bahawa dalam jangka masa 10 hari mereka telah pun kembali kepada kita dan memberikan pakej-pakej di mana ada diskaun diberikan kepada pihak orang kelainan keupayaan mereka. So, jadi itu adalah apa yang saya telah pun membuat pengumuman tadi, tapi saya akan keluarkan kenyataan yang menunjukkan secara jelas apakah pakej mereka. Tambahnya, ia adalah antara inisiatif kerajaan untuk memastikan semua lapisan masyarakat tidak ketinggalan dalam menghadapi perkembangan revolusi dunia digital dan revolusi industri 4.0. Gobind berkata pelaksanaan diskaun akan diumumkan dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan tidak menolak kemungkinan 15 orang yang mengalami sesak nafas dan muntah di Pasir Gudang, Johor semalam adalah sama seperti simptom kesan pencemaran Sungai Kim Kim. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya akan berhubung dengan pengarah kesihatan negeri bagi mengetahui situasi semasa. The symptoms and look like there's a kind of possibility of gas leak. Most likely a possibility of a poisonous gas, or those things that the VCOs yang volatile organic gas, volatile compound. I mean those are the most likely. Ditanya sama ada kementerian akan mengeluarkan arahan kepada sekolah berkenaan ditutup, beliau berkata ia masih terlalu awal untuk membuat keputusan. Petang semalam, 13 pelajar dan 2 kaki tangan sekolah agama Taman Mawar Pasir Gudang dilaporkan mengalami simptom sesak nafas dan muntah dipercayai akibat pencemaran udara. 5 daripada pelajar dihantar ke hospital. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di Bangkok, Thailand malam tadi untuk lawatan kerja 4 hari menyertai 9 lagi ketua kerajaan yang menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-34. Pesawat khas membawa beliau dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali mendarat di Terminal Udara 2, Pangkalan Tentera Udara Diraja Thailand pada jam 7.30 malam waktu tempatan. Tun Dr. Mahathir disambut oleh Menteri Dalam Negeri Thailand, Jeneral Anupam Pojinda serta Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Georgie Samuel. Perdana Menteri turut diiringi Menteri Luar, Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Darryl Laiking dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Dalam lawatan ketiganya ke Thailand, Tun Dr. Mahathir dijangka merasmikan Malaysia Fest 2019 yang julung kali dianjurkan di Central World Shopping Mall hari ini. Manakala pada tengah hari, beliau akan menghadiri Dialog Perniagaan Malaysia-Thailand, satu mesyuarat perniagaan meja bulat bersama pemimpin industri Thailand. Perkara berbangkit berkaitan isu video seks dikaitkan dengan timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali akan diselesaikan secara dalaman oleh parti itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata tiada keperluan untuk PKR membawa isu itu kepada mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Any political party has some of the differences within themselves. So it's part of the, part of whatever happens in political arena. It wasn't brought up, and then I think Tun has also answered as the chairman of PH that it's not going to be brought up in Pakatan Harapan's level.
There's no need. I think yes, because at the moment I think it's resolving. It's slowly dying down. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Presiden Pakatan Harapan berkata isu video seks itu juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet semalam. Anggota parti perlu diberi kebebasan menyuarakan pandangan mereka. Namun Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata sesuatu pandangan itu perlu disokong dengan fakta. I thought we believe in democracy, freedom of speech. Mengapa ia melakukan macam double standard? We should allow the whole process to take place in the party, in the government. But certainly we will not condone this gutter politics. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai tindakan Lembaga Disiplin PKR yang meminta ahlinya menyuarakan pandangan mereka melalui saluran yang betul. Kemarin, Lembaga Disiplin PKR mengumumkan akan mengeluarkan surat tunjuk sebab terhadap Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Santubong, Haziq Abdul Aziz. Ia selepas Haziq mengaku dia adalah lelaki dalam video seks yang dikaitkan dengan seorang menteri. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Azmin yang juga Menteri Hal Ehwal Ekonomi terharu dengan sokongan yang diberikan kepada beliau termasuk daripada pembangkang. Beliau menyifatkan ia petanda bahawa rakyat menolak politik kotor dan memberi kekuatan kepada beliau untuk berjuang menentang fitnah dihadapinya. Ini satu perkembangan yang cukup positif yang memberikan saya kekuatan untuk meneruskan perjuangan ini. Dan saya melihat perkembangan ini merupakan satu petanda yang baik bahawa rakyat Malaysia menolak gutter politics dan juga politik kotor seperti ini. Mandat yang diberikan oleh rakyat dalam pilihan raya yang lalu adalah untuk kerajaan memberikan khidmat yang terbaik. Datuk Seri Azmin mengulas kenyataan beberapa pemimpin pembangkang yang tidak mendesak pengunduran beliau, malah mengutuk kes video seks yang dikaitkan dengan dirinya sebagai budaya politik jijik. Datuk Seri Azmin terdahulu merasmikan jamuan makan malam dan anugerah kecemerlangan kepimpinan perniagaan dan pencapaian sepanjang hayat Asia di Seri Kembangan Selangor malam tadi. Acara diadakan sempena sidang kemuncak ekonomi dan keusahawanan Asia, The Future of Asia in a New Era of Disruption and Trade Wars. Pasukan Petugas Khas bagi meneliti laporan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam berhubung kehilangan Pastor Raymond Koh Keng Ju dan aktivis sosial Amri Cik Mat diberikan masa selama 6 bulan untuk menyediakan syur kepada kerajaan. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata nama individu yang akan menganggotai pasukan itu telah dibawa ke Kabinet dan akan diumumkan minggu depan. Kita nak tentukan mesti mereka ini adalah orang-orang yang impartial selain daripada mempunyai kualifikasi yang diperlukan supaya tidak ada nanti hasil laporan tersebut dikatakan berat sebelah ke. Tambahnya, pasukan petugas khas berkenaan juga harus mengambil maklum bahawa ada kes berkaitan pada hari itu sedang dibicarakan di mahkamah. 23 Mei lalu, Tan Sri Muhyiddin mengumumkan Kabinet bersetuju menubuhkan pasukan petugas khas yang bakal dianggotai antara 6 dan 7 individu bertujuan meneliti laporan Suhakam. Malaysia belum menerima permintaan rasmi daripada kerajaan India untuk mengekstradisi Dr. Zakir Naik walaupun Mahkamah Negara itu sudah mengeluarkan arahan penceramah bebas itu perlu hadir ke mahkamah pada 31 Julai depan. Sehubungan itu, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pihaknya tidak akan mengambil sebarang tindakan. Takat hari ini, baik Kementerian Luar ataupun kami belum lagi menerima secara rasmi permohonan itu untuk katalah mungkin tujuannya ialah untuk ekstradisi Zakir Naik. Kita belum terima lagi. Jadi selagi belum terima, kita tidak akan ambil apa-apa tindakan.
Mahkamah Pencegahan Pengubahan Wang Haram PMLA dalam satu kenyataan berkata, mahkamah akan mengeluarkan waran tangkap tanpa jaminan terhadap pendakwa itu jika gagal hadir di mahkamah. Terdahulu, mahkamah PMLA mengeluarkan waran tangkap tanpa jaminan terhadap Zakir membabitkan agensi pemeriksaan kewangan kerajaan India kerana beliau didakwa terlibat pengubahan wang haram bernilai 115 juta ringgit. Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik menafikan perbuatan timbalannya Teo Ni Ching yang memuat naik pautan kajian penambahbaikan mata pelajaran pendidikan Islam oleh Pasukan Khas Pendidikan Islam PPKPI di laman sosial pribadinya sebagai perbuatan untuk mendahului tugas beliau selaku menteri. Kita telah keluarkan perkara itu di laman web kita KPM. Jadi timbalan saya diambil daripada web KPM dan kongsikan di sosial media. Orang tak baca sosial media KPM, orang baca sosial media dia dan buat berita. Patutnya kita kena refer dan dia pun dia bagi pautan link, pautan tu. Atau kalau siapa yang pergi pautan tu akan lihat benda tu kembali kepada KPM. Dan ianya merupakan projek Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan, bukan projek timbalan menteri. Dia tidak timbul isu mendahului mana. Dr. Masli berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Jalinan Mesra bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya semalam. Sebelum ini, pautan yang dikongsi Teo Ni Ching di Facebook miliknya telah menimbulkan pelbagai spekulasi sebelum ia ditarik balik. Kerajaan Negeri Kelantan dan Terengganu memuktamadkan sempadan darat negeri masing-masing menerusi memorandum persefahaman MOU dan perjanjian sempadan. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata ia meliputi jajaran seluas 198.7 km. Selain memperlihatkan komitmen serta tanggungjawab kedua-dua negeri pantai timur itu untuk menyelesaikan sebarang isu demi kepentingan bersama. Jarak keseluruhan jajaran sempadan darat di antara Kelantan dengan Terengganu berjumlah 198.7 km yang bermula dari pertemuan sempadan antara tiga negeri iaitu negeri Kelantan, Pahang dan Terengganu di Gunung Gagau mengikut legah utama di stesen trigonometri Bukit Yong, seterusnya berakhir di Kampung Pacakan berhampiran pantai yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Dengan temeterainya perjanjian sempadan di kawasan darat antara Kelantan dan Terengganu, kedua-dua negeri ini akan memulakan rundingan penentuan sempadan maritim antara negeri hingga ke laut wilayah dengan memberi tumpuan kepada garisan sempadan maritim. Penyelesaian sempadan di antara negeri-negeri adalah aspek penting yang sangat dititik beratkan oleh Kerajaan Persekutuan kerana ia adalah penentuan jajaran sempadan yang muktamad selain membolehkan kerajaan-kerajaan negeri mentadbir dan melaksanakan usaha-usaha pembangunan dengan lebih teratur. Tegas Xavier lagi, perkara ini sekaligus dapat melicinkan proses pemantauan daripada berlakunya pencerobohan dan penerokaan tanah-tanah kerajaan secara haram. Sementara itu, bagi Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob, perjanjian ini banyak kebaikan terutamanya dari segi penguatkuasaan. Terutama kita dapat mengawal sempadan kita. Supaya kalau ada, contohnya kalau ada pihak-pihak yang buat seceroboh hutan ke ataupun tanah secara haram, dia tak boleh mengelak lagi dah. Kalau tidak ada satu sempadan yang tetap, mereka boleh lari kepada Terengganu, masuk ke Kelantan, yang susah. Perkara sama dizahirkan Menteri Besar Terengganu, Datuk Ahmad Samsuri Mokhtar, yang percaya perkara ini bakal menjadi sejarah penting yang wajar diingat oleh generasi akan datang. Pihak Kerajaan Negeri Terengganu dan seluruh rakyat negeri mengucapkan jutaan terima kasih kepada kementerian di atas usaha yang sangat bersungguh-sungguh. Termasuklah dengan hero yang tidak didendang yang telah ada yang terkorban dalam proses pengukuran. Secara keseluruhan, terdapat 19 sektor sempadan darat di antara negeri-negeri di semenanjung Malaysia dan 5 daripadanya telah siap ditanda dan diukur. Kerana percaya batu delima boleh menjadi ibu duit, sepasang suami isteri kerugian RM10,000 selepas ditipu lelaki Indonesia yang mengaku sebagai bomoh. Mangsa berusia antara 40 dan 43 tahun dikatakan terpengaruh selepas suspek menunjukkan satu tin yang penuh berisi wang kertas RM100 kononnya terhasil menggunakan batu delima ajaib.
Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Kuantan, Superintendent Kam Azura Muhammad, kejadian berlaku pada 25 Mei lalu. Pasangan suami isteri itu membeli batu delima terbabit dengan harga RM10,000 dan suspek kemudian memberi delima merah bersama 4 tin biskut yang hanya boleh dibuka selepas 6 hari. Dan selepas dibawa balik, selepas 6 hari, tin ini dibuka oleh pengadu, dapati isi dalam tin tersebut mengandungi sampah. Selepas menyedari tertipu, mangsa membuat laporan polis lalu membawa kepada serbuan di rumah sewa suspek di Jalan Kuantan Kemaman 14 Jun lalu. Suspek berusia 40 tahun ditahan dan pelbagai barangan dirampas termasuk sejumlah batu permata, wang kertas dan selaras napang angin. Polis tidak menolak kemungkinan lelaki warga Indonesia itu mempunyai kes penipuan di daerah lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Bertindak ala nomad dengan bergerak dari sebuah daerah ke daerah lain di Sabah dan menyasarkan bangunan pejabat dan kedai untuk mencuri wang. Taktik jenayah lelaki berusia 25 tahun terbongkar apabila ditahan ketika memecah masuk pejabat perangkaan di bangunan Persekutuan Batu Tujuh di Sandakan, Sabah. Ketua Polis Daerah Sandakan, ACP Muhammad Azhar Hamid berkata siasatan mendapati suspek mempunyai 6 kes jenayah lampau membabitkan kesalahan curi, pecah rumah dan dadah. Lelaki itu yang beralamat di Kampung Likas, Kota Kinabalu itu positif dadah jenis syabu selain dikenaki di Beaufort atas kesalahan pecah rumah. Semakan telah dibuat ke atas rekod jenayah ke atas suspek ini, dapati suspek ini mempunyai 3 kes di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan, 1 kes di bawah Seksyen 457 dan 2 kes di bawah Seksyen 15.1 Akta Dadah Berbahaya. Dalam kes berasingan, seramai 65 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi bersepadu pelbagai agensi penguatkuasa di 3 lokasi di Sandakan. Parti yang ditahan membabitkan 43 lelaki dan 22 wanita berusia antara 17 tahun hingga 65 tahun dalam operasi di Kampung Forest, Batu Dua dan Pusat Bandar. Semua yang ditahan diserahkan kepada pihak immigration untuk tindakan lanjut. Seramai 20,526 pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara dalam peringkat perancangan telah berhenti merokok menerusi sesi intervensi lanjutan di sekolah sepanjang 2018. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata melalui sesi itu 19,954 pelajar sekolah menengah dan 572 murid sekolah rendah berjaya berhenti merokok secara sukarela. Sesi intervensi berkenaan dilakukan oleh guru kaunselor sekolah, iaitu meliputi 2 aspek iaitu persekitaran yang bebas daripada asap rokok dan memberi bantuan kepada perokok untuk berhenti merokok. Ujar beliau, program seperti I Am Free, kesihatan oral tanpa asap rokok, kotak dan M-Quit harus diteruskan kerana ia memberi impak yang positif kepada masyarakat, terutamanya pelajar sekolah. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan luar negara. Pertempuran terbaru antara tentera rejim dan kumpulan militan di barat laut Syria telah mengorbankan lebih 100 pejuang dalam tempoh 2 hari. Badan Pemantau Peperangan mendedahkan angka itu sambil menegaskan bilangan itu dijangka meningkat memandangkan pertempuran masih berterusan sehingga kini. Wilayah Idlib dengan populasi 3 juta penduduk yang seharusnya dilindungi di bawah perjanjian gencatan senjata antarabangsa kini berdepan berdilan bom bertali arus. Tentera Syria dan Rusia memperhebatkan serangan ke atas wilayah berkenaan sejak April lalu sehingga mengakibatkan 400 orang awam terbunuh. Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria dilaporkan berkata pertempuran kini berpusat di Tal Meleh, utara wilayah Hama. Persaingan merebut jawatan Perdana Menteri Britain kini hanya menyaksikan 2 calon akhir bakal berentap iaitu bekas Datuk Bandar London Boris Johnson dan Setiausaha Luar Negara Jeremy Hunt. Menerusi keputusan undian pusingan terakhir yang diumumkan, Hunt menyertai Johnson yang mendapat undi selesa sejak pusingan pertama undian. Johnson menerima 160 undian diikuti Hunt 77 undian. Hanya 2 undi mengatasi Setiausaha Alam Sekitar Michael Gove.
Undian disertai oleh 313 ahli Parlimen Konservatif. Dua calon terakhir yang dipilih akan melalui 16 sesi kempen di seluruh negara dan 2 sesi debat di televisyen sebelum 160,000 ahli parti menghantar undi pos mereka bagi memilih pemimpin baru. Pemenang akan diumumkan pada 22 Julai ini sebelum mengambil alih jawatan Theresa May sebagai Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya 21 bandar di India bakal berdepan krisis ketiadaan air akibat kehabisan sumber air dari tanah menjelang 2020. Ini termasuk New Delhi, Bengaluru, Chennai dan Hyderabad yang akan menjejaskan 100 juta penduduk di India. Media tempatan melaporkan 40% dari populasi India dijangka tidak menerima akses sumber air pada 2030. Perubahan suhu global antara faktor yang menyumbang sehingga menyaksikan jumlah hujan di bawah purata sejak 5 tahun lalu. Gelombang haba dijangka akan memburukkan lagi situasi, terutama di Chennai yang mencecah suhu sehingga 41 darjah Celsius dalam tempoh 10 hari ini. Masih di India, lebih 113 kanak-kanak maut akibat jangkitan otak dipercayai berpunca daripada toksin pada buah laici sejak awal Jun. 60 kanak-kanak kebanyakannya berusia 10 tahun ke bawah menerima rawatan bagi gejala sindrom encephalitis akut AES di daerah Muzaffarpur, Bihar. Angka kematian yang terus meningkat juga mencetuskan panik dalam kalangan ibu bapa mangsa yang jatuh sakit. Jumlah kes baru yang dilaporkan meningkat turut membimbangkan pegawai kesihatan. Wabak penyakit itu berlaku setiap tahun ketika musim panas di Muzaffarpur sejak 1995. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendedahkan penduduk dunia meningkat sehingga 9.7 bilion menjelang tahun 2050 berbanding 7.7 bilion pada ketika ini. Bagaimanapun, populasinya semakin berusia dan berkembang pada kadar perlahan. Dalam laporan baru Jabatan Hal Ehwal Ekonomi dan Kependudukan Sosial PBB, jumlah penduduk dunia mungkin mencapai kemuncaknya pada hampir 11 bilion orang pada penghujung abad ini. Laporan itu turut mengesahkan penduduk dunia semakin berusia berikutan peningkatan jangkaan hayat dan menurunnya paras kesuburan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan sukan. Detik yang ditunggu-tunggu peminat futsal tempatan akhirnya tiba apabila Liga Premier Futsal Malaysia MPFL bakal membuka tirainya esok. Nilai penganjuran saingan bertaraf profesional yang dianjurkan julung-julung kalinya itu pastinya bertambah dengan menerusi pengumuman 4 rakan penaja rasmi. Kesemua 4 rakan penaja tersebut diperkenalkan semalam menjelang sepak mula pembuka tirai Liga Premier Futsal Malaysia MPFL esok. Ianya penganjuran edisi pertama pertandingan futsal kebangsaan secara profesional di Malaysia yang dianggap sebagai langkah pertama meningkatkan taraf permainan itu di tanah air. Saingan dilangsungkan di seluruh negara mengikut gelanggang tuan rumah, 9 pasukan lelaki dan 4 pasukan wanita yang mengambil bahagian. Bukan sekadar memburu kejuaraan, ia juga medan pemilihan pemain bagi panggilan kem kebangsaan untuk menyertai kejuaraan AFF di Vietnam Oktober depan yang juga pentas kelayakan Asia Tenggara ke kejuaraan AFC. Preparation untuk national team we will start for the first camp most likely in July. July will be first camp while the MPFL league is ongoing, and I will try out some new player as well before I get in more first squad to come in. We want to open the chance to all the newcomer, especially the young potential player. Jurulatih Roland Osman mengakui saingan Liga Hoki Remaja yang akan membuka tirainya hari ini amat penting demi kelangsungan pembangunan skuad hoki kebangsaan. I have to plan to see when it's possible for me a number of these matches for sure. There's no doubt about it. It's always good to see the new talent in the country, and it's important on the long term that you recognize talent early
and then work on a proper talent development. 7 perlawanan dijadualkan berlangsung hari ini menerusi persaingan 14 pasukan dan pastinya tumpuan terarah kepada juara bertahan SSTMI Thunderbolts yang akan memulakan kempen menentang BJSS Thunderbolts. Selain persaingan kategori lelaki, turut akan memulakan aksi 28 Jun nanti kategori perempuan yang membabitkan penyertaan 9 buah pasukan. Sekian buat waktu ini. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Bulletin TV3. Saya Marcel Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.